Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti rancangan Dapur Masak dan Dakwah saya. InsyaAllah pada hari ini saya ingin kongsikan satu lagi masakan istimewa. Istimewa kerana masakan ini jarang boleh kita dapat di mana-mana. Masakan yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah masakan ayam goreng kesum. Ayam goreng kesum. Pernah dengar? Mungkin ada pernah dengar, tapi saya yakin ramai yang tak pernah dengar, tak pernah rasa. Tapi apa sekalipun, masakan ini adalah masakan yang sangat sedap dan anda patut mencubanya, khususnya ibu-ibu ke. Dan sekali lagi, matlamat masakan, matlamat rancangan ini saya tujukan juga kepada para suami yang selama ini tak pernah nak masak, tak pernah nak ambil tahu tentang masak. Tahu balik makan, tahu balik makanan semua dah sedia. Ya, apalah salah kiranya sesekali kita pula pergi ke dapur untuk masakkan bagi ahli keluarga kita. Nah, insya-Allah masakan ayam goreng kesum kita ini, kita nak lihat dulu bahan-bahan dia. Mari kita lihat bahan-bahannya. Yang kita perlukan pertama sekali ayam, iaitu saya beli kepak ayam ni lebih kurang 1,5 kilo dipotong, dan kemudian digaulkan dengan kunyit garam, kemudian digoreng, garing. Dan kemudian bahan-bahan rencah atau rempahnya. Untuk masak ayam goreng kesum ni, kita hanya perlukan bahan-bahan yang kita kisarkan. Itu bahan-bahan kisarnya: 1 biji bawang besar, lebih kurang 5-6 ulas bawang putih, kemudian 3 batang serai, 1 inci lengkuas, 2 inci halia, dan kemudian lebih kurang 6 atau 7 batang lada merah. Bagi yang nak pedas, dan kita tambahlah ikut kemahuan kita masing-masing, berapa banyak pedas kita nak, 5 ke 10 ke, ya? Bagi saya hanya gunakan 3 batang sahaja. Dan kemudian daun kesum ni, daun kesum kita beli 1 ikat, dan kemudian kita bagi 2, sebahagian kita akan masukkan dalam bahagian yang akan kita blender, dan sebahagian lagi nanti kita akan masukkan selepas masak. Kita akan masukkan dan kita akan gaulkan dengan masakan ayam goreng kesum kita. Dan untuk memasak ayam goreng kesum ni, kita akan gunakan tumisan. Kita akan gunakan minyak sapi, ya. Kita akan gunakan minyak sapi sebagai tumisan. Dan kemudian bahan-bahan tambahan, kita akan letakkan sos tiram, dan garam, itu semua biasalah, sebut perasa, dan limau anggaran separuh. Kemudian kita akan perahkan. Jadi masakan kita ada pedas-pedas sikit, masam-masam sedikit, manis-manis bawang sedikit, dan yang paling best dia punya rasa daun kesum. So itu saja insya-Allah. Mari saya tunjukkan cara-cara kita memasak ayam goreng kesum. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya tunjukkan cara-cara kita memasak ayam goreng kesum. Adapun namanya kesum ni, dia tak ada kaitan dengan kalsum ke, makcik som ke, nek som ke, tak. Istilah ayam goreng kesum ini diambil daripada nama daun kesum ini. Okay? Nah, sebelum saya mulakan untuk menunjukkan cara-cara memasak ayam goreng kesum kita ini, inilah saya sampaikan sedikit nasihat bahawa punca
segala penyakit pada hari ini adalah daripada makanan. Ya, boleh tanya siapa-siapa saja. Punca segala penyakit masalah tubuh badan kita adalah daripada makanan. Lagi-lagi proses makanan pada hari ini banyak nak cepat, banyak nak segera, hingga ditambah berbagai macam bahan-bahan yang memang boleh menyegerakan pengeluarannya tapi kebanyakannya akan menimbulkan masalah dari segi kesihatan. Namun kita tak dapat nak elak yang melainkan kita nak makan lah. Selagi kita nak makan daging, nak makan ayam, nak makan ikan, nak makan sayur, semua tu ada bahan-bahan yang boleh menimbulkan kemudaratan. Jadi apa cara sebenarnya kita nak elak agar makanan yang kita makan untuk diri kita, untuk kita berikan kepada ahli keluarga kita jadi makanan yang boleh mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada kita. Sebagai orang Islam, tak ada apa yang boleh menolak tak ada siapa yang boleh menolak kemudaratan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah cara kita boleh makan apa yang kita nak makan, at the same time makanan yang kita makan itu tadi dapat dihilangkan segala kemudaratan. Petuanya, tipsnya ada dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang berarti dengan menyebut nama Allah tak akan ada apa-apa yang boleh membahayakan, sama ada yang daripada bumi ataupun yang daripada langit. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu sebenarnya dia punya solution bagi kita orang beriman, iaitu dengan menyebut nama Allah pada makanan kita. So maksudnya seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi ni walaupun dia seorang yang tak belajar, tak sekolah, tak tahu tentang apa ilmu-ilmu duniawi, semua ilmu dia tu yang dia peroleh, dan dia memiliki berbagai macam ilmu, dan semua ilmu yang dia peroleh adalah daripada Allah yang Maha mengetahui. Jadi Allah lah yang memberitahu kepada Nabi SAW bahawa memang makanan ni semua ada macam-macam kemudaratan, tapi kemudaratan itu dapat dibatalkan dengan menyebut nama aku, kata Allah. Ajarkan kepada umatmu. Jadi apa yang Nabi ajarkan, setiap kali sebelum kita makan, kita sebut nama Allah. Paling tidak Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan penuh keyakinan kita sebut nama Allah. Apa jua bahan-bahan yang boleh membahayakan kita dalam makanan ini, seperti yang mana yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan hilang, akan terbatal. Sebab semua bahan-bahan ni yang kita jadikan sebagai makanan, baik itu yang daripada binatang, darat, binatang laut, ataupun daripada tumbuh-tumbuhan, ia semuanya adalah makhluk Allah. Dan makhluk Allah ni cukup takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah cukup takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak takut kepada Allah, jin dan manusia. Yang degil, yang kepala batu, jin dan manusia. Adapun makhluk Allah, mereka takut bila mana mendengar nama Allah saja, mereka akan jadi takut. Itu sebabnya apa je bahan-bahan, benda-benda virus ke, bakteria ke, ini semua makhluk Allah. Dan bila mana mereka dengar nama Allah saja, mereka akan hilang segala keupayaan kemudaratan mereka. Jadi itulah antara tipsnya. Jangan kan selalu saya pesan, ajaran Islam ni ajaran yang boleh membawa kebaikan pada hidup kita, hidup ahli keluarga kita. Kita boleh makan apa saja, tapi jangan lupa hendaklah kita yakin dan percaya keupayaan nama Allah
Dan seperti mana yang dikatakan, bila mana apa saja yang disebut nama Allah, akan hilang kemudaratannya, akan hilang kejahatannya. Dan kita pun tahu, kadang-kadang ada yang nak membuat jahat kepada kita seperti sihir. Antara caranya adalah diletakkan di dalam makanan. Yakinlah, sehebat mana sekalipun sihir itu boleh dibatalkan dengan nama Allah. It's very simple. Kita makan, sebelum kita makan, baik makan ke baik minum ke, sebelumnya kita baca paling tidak Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Tanpa membuang masa lagi, insyaAllah saya akan tunjukkan cara-cara kita masak ayam goreng kesum. Okey? Kita panaskan kuali kita dulu. Kita sediakan minyak sapi kita. Kuali memang saya gunakan bekas kuali goreng ayam tadi, tapi minyaknya dah dikeluarkan. Okey. Minyaknya dah dikeluarkan. Kita masukkan minyak sapi kita ni ikut jumlah minyak yang kita gunakan untuk menumis. Kat sini saya letakkan lebih kurang 2 sudu. Okey, saya letakkan lebih kurang 2 sudu. Okey. Kita tunggu sampai minyak kita panas. Ini dia bahan-bahan tumisan yang dah tadi. Bawang besarnya, bawang putihnya, lengkuasnya, alianya, cili merah, cili padi, serainya, dan juga sebahagian daripada daun kesum. Dah pun saya blendkan. Ini minyak dah panas. Kita sederhanakan api kita, dan kemudian kita masukkan. Bunyi dia pun seret. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masakan yang saya masakkan untuk ahli keluarga saya ini pada hari ini akan menjadi masakan yang berkat, masakan yang bermanfaat, masakan yang hilang segala apa yang boleh memudaratkan dan menghapuskan, membatalkan segala kejahatan. Kita akan tumis sampai pecah minyak. Kita akan tumis sampai pecah minyak. Seperti mana yang telah dikatakan tadi, Islam adalah agama yang sangat indah. Islam adalah agama yang boleh mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan juga kebaikan bagi kita di akhirat. Islam bukan agama akhirat saja. Islam is a way of life. Di mana kita kata way of life untuk kita gunakan semasa kita hidup di dunia dan juga nanti akan kita bawa di akhirat. Sebab semua ajaran Islam dia boleh mendatangkan kebaikan di dunia, fid dunya hasanah, dan juga dia boleh mendatangkan kebaikan di akhirat. Jadi kalau kita nakkan kebaikan dunia dan akhirat, kembalilah kepada Islam. Kalau kita tak kembali kepada Islam, kita ikut amalan-amalan, ajaran-ajaran yang lain, atau kita hanya boleh mendapatkan kesenangan di dunia, tak dapat kesenangan di akhirat. Saya tengok minyak dia agak kering sikit. Saya nak tambah sikit minyak satu dia lagi. Jadi kurang setengah sudu lagi. Garam. Bila mana dia sudah pecah minyak, nanti minyak dengan air sudah berpisah, kita boleh letakkan ini sos tiram kita, anggaran 1,5 sudu itu.
satu stok ayam, lebih kurang setengah sudu makan gitu. Ini cuma tambahkan sedap dia je lah. Letakkan serbuk perisa sedikit, garam kita letakkan satu sudu teh dulu, kemudian kita rasa nanti. Sesudah itu kita dah boleh campurkan ayam kita. Kita dah boleh gaulkan ayam kita. Saya akan letakkan sedikit air daripada apa bekas tumisan kita tadi. Ini juga letakkan. Sedikit air lagi, ya, biar dia apa berkuah sedikit. Dia agak berkuah sedikit, tak terlalu kering. Masakan ni dia bukan masakan kering sangat kan. Dan macam ini kita dah boleh masukkan sebahagian daripada kita punya daun kesum tadi yang dah blend, kita dah letak, dan kemudian kita letakkan lagi. Jadi untuk ada orang suka masakannya suka ada manis-manisnya, sebab tu ditaruh gula. Dan siapa yang nak taruh gula boleh silakan. Bagi saya memang masakan jarang saya pakai gula lah. Saya pakai manisan daripada bahan-bahan bawang. Itu bagi saya dah cukup. Jadi kalau siapa yang nak tambah gula boleh saja, tak ada masalah. Boleh saja. Sesudah itu kita perahkan sedikit limau. Dan kita perahkan sedikit limau untuk wujudkan ada rasa masam-masamnya sedikit. Masakan kita ni ini api dah boleh kita kecilkan. Jadi ini dia masakan ayam goreng kesum kita sudah pun siap. InsyaAllah dia sedap, ya. InsyaAllah dia sedap. Seperti mana yang selalu saya katakan, apa sekalipun saya tetap nak rasa dulu masakan yang kita masak. Apa yang tak cukup, dia mesti nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah, sedap. Semuanya dah cukup. Garam dia pun dah cukup. Dia rasa bahan-bahan dia semua sudah cukup. Jadi itu saja insyaAllah masakan ayam goreng kesum juga ni. Dan insyaAllah jika anda mahu mencubanya, sila mencubanya. Saya galakkan sangat mencubanya kerana masakan ini dah jarang boleh didapati di mana-mana. Khususnya bagi para isteri yang biasa berasa seronok untuk menyediakan makanan pada ahli keluarga. Salah satu lagi jenis masakan yang boleh kita sediakan agar kita tak sediakan hanya makanan yang sama selalu. Kadang-kadang orang boleh jadi, keluarga pun boleh jadi bosan. Ya? Jadi kita pelbagaikan masakan kita. Sampai di sini saja insyaAllah. Ada suka rancangan ini, itu rancangan dapur masak dan dakwah saya. Mohon di-sharekan dan
Siapa yang belum subscribe, saya galakkan untuk subscribe. Jadi alhamdulillah, cukup masak pun dah siap, azan pun sudah berbunyi. Kita berhenti sampai di sini hingga kita bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.